Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kamu akan belajar satu tajuk dalam ilmu mantik tingkatan 5 iaitu Al-Qadiyatul Hamliyah. Okey, dalam tajuk ni kamu akan belajar berkaitan dengan ta'rif qadiyah, ta'rif qadiyah hamliyah ma'al amthilah, aqsam qadiyah hamliyah wa ajzaiha dan aswar al-qadiyatul hamliyah. Jadi jom kita belajar. Okey, mula-mula kamu akan belajar berkaitan dengan Al-Qadiyah. Kamu kena tahu apa itu Al-Qadiyah. Al-Qadiyah hiya ma ihtamala as-sidqu wal kazib li zatihi. Al-Qadiyah, qadiyah ini ialah pernyataan. Yakni satu pernyataan yang boleh jadi betul ataupun salah pada zatnya, iaitu pada pernyataan itu sendiri. Okey, qadiyah ni adalah pernyataan ataupun dalam bahasa Melayu kamu panggil sebagai ayat. Ayat. Al-qadiyah bermakna ayat ataupun pernyataan. Yang mana pernyataan itu boleh jadi betul dan boleh jadi salah. Okey. Terbahagi kepada dua. Al-qadiyah terbahagi kepada dua. Yang pertama al-qadiyatul hamliyah. Dan yang kedua Al-Qadiyah Asy-Syartiyah. Jadi hari ini kamu akan pelajari berkaitan dengan Al-Qadiyatul Hamliyah. Okey, kita tengok pula maksud ataupun ta'rif Al-Qadiyatul Hamliyah. Al-Qadiyatul Hamliyah hiya allati yakunu tarfaha mufradain, yakni al-mawdu' wal mahmul. Ma makna? Qadiyah adalah satu pernyataan yang terdiri daripada dua mufrad ataupun dua elemen. Dua elemen iaitu al-mawdu' dan juga mahmul. Kalau dalam bahasa Melayunya kamu panggil al-mawdu' ni sebagai subjek dan mahmul ni adalah sebagai predikat. Contoh, kan tadi kan al-qadiyah ni ayat. Jadi ayat yang terdiri daripada dua elemen, tarfaha mufradain. Dua elemen iaitu subjek dan predikat. Okey, subjek adalah yang mula, yang di awal ayat. Contoh, mawdu' ni adalah subjek. Muhammad alimun. Jadi Muhammad ini adalah al-mawdu'. Hadhihi syajaratun. Hadhihi ini adalah mawdu'. Manakala syajaratun adalah mahmul, predikatnya. As-sama zurqa'u. As-sama adalah mawdu'. Az-zurqa adalah mahmul. Okey, faham? Okey, kemudian seterusnya kamu akan pelajari berkaitan dengan ajza' al-qadiyatul hamliyah. Ajza' adalah rukun. Rukun qadiyah hamliyah. Rukun qadiyah hamliyah terbahagi kepada tiga. Yang pertama mawdu'. Mawdu' ataupun ianya dikenali juga sebagai mahkum alaih. Yang kedua adalah rabitah, dikenali juga sebagai nisbah. Dan yang ketiga adalah mahmul, dikenali juga sebagai mahkum bih. Jadi kita tengok dulu mawdu'. Apa itu mawdu'? Mawdu' adalah tartibuhu takdim wa in zakara akhiran, iaitu yang mendahului susunan ayat dan kadang-kadang disebut kemudian. Contohnya Zaidun qa'imun. Zaid berdiri. Jadi mawdu' kat situ adalah Zaid. Okey. Yang kedua, rabitah. Kita tengok apa itu rabitah. Rabitah adalah nisbah al-waqi'ah bainal mawdu' wal mahmul au ma yatawassat bainahuma. Iaitu perkataan yang menghubungkan antara mawdu' dan juga mahmul. Dia duduk di tengah-tengah. Dia adalah penghubung antara mawdu' dan juga mahmul. Penghubung antara subjek dan predikat. Okey, rabitah terbahagi kepada dua, iaitu zamaniyah dan ghairu zamaniyah. Zamaniyah ni maksudnya yang berkaitan dengan masa. Contohnya, ataupun apabila perkataan itu berkaitan dengan fi'il kana. Contoh, Zaidun kana qa'imun. Zaid sesungguhnya telah berdiri. Dia berkaitan dengan waktu ataupun masa. Jadi dia ada guna fi'il kat sini kana. Jadi dia adalah dalam kategori zamaniyah. Dan yang kedua ghairu zamaniyah. Contohnya Zaidun wa huwa qa'imun. Okey, apabila perkataan itu berkaitan dengan isim ataupun dhamair,
Huwa tu adalah dhamir. Maksudnya Zaid ialah dia yang berdiri. Jadi ni termasuk dalam kategori ghairu zamaniyah. Okey, fahimtum? Okey, kemudian mahmul. Mahmul yang ketiga ataupun kita kenali juga sebagai mahkum bih. Maksudnya tartibuhu takhir wa in zakara awwalan. Ianya mengakhiri susunan ayat dan kadang-kadang disebut di hadapan ayat. Okey. Contoh Zaidun qaimun. Jadi qaimun yang belakang tu adalah mahmul. Okey. Kemudian kita akan tengok juga aswar qadiyatul hamliyah. Aswar ataupun sur qadiyah hamliyah. Jadi dalam qadiyah hamliyah ni dia ada sur ataupun suar. Benda ataupun perkataan yang berada di hadapan ayat. Contoh, kulliyah mujabah terbagi kepada dua kat sini. Kulliyah mujabah suar dia kullu jami' ammah kafah. Kullu jami' ammah kafah. Yang membawa maksud kullu. Kullu bermakna semua sekali. Maksud semua. Jami' pun masukkan semua. Ammah dan kafah sekalian. Merujuk kepada kulliyah. Kulliyah, kullu, semua. Okey, dia ada lawan dia. Lawan dia adalah kulliyah salibah. Kulliyah salibah. Jadi lawan dia la syai'un, la ahadun, la fardun. Tak ada satu pun, tak ada seorang pun, tak ada satu individu pun. Okey, kemudian juz'iyah mujabah ataupun kita panggil juga jimi. Yang ni kimi, jimi, kisi, jisi. Kimi juz'iyah mujabah. Aswada ba'du fariq mu'zam kasir. Ba'du fariq mu'zam kasir. Sebahagian fariq sekumpulan mu'zam kebanyakan kasir. Sebahagian juga. Okey, lawan dia juz'iyah salibah. Laisa ba'du, laisa kullu. Tidak ada sebahagian pun, tak ada semua pun. Jadi ini adalah aswar qadiyah hamliyah yang kamu kena hafal dan ingat. Kemudian kita tengok aksam, jenis-jenis qadiyah hamliyah bi'atibar al-mawdu', bi'atibar al-mahmul dan bi'atibar aswar. Jadi kita tengok dulu aksam qadiyah hamliyah bi'atibar al-mawdu'. Ianya terbahagi kepada 4. Yang pertama kulliyah, yang kedua juz'iyah, yang ketiga syakhsiyah dan yang keempat muhmalah. Jadi kulliyah dan juz'iyah dia adalah al-musawwarah. Al-musawwarah ni maksudnya yang menggunakan sur. Sur yang kita tengok tadi tu. Kullu jami' ammah kafah ba'du fariq mu'zam kasir. Jadi itu yang menunjukkan kulliyah. Kalau dia menggunakan sur kullu insan hayawan. Jadi kullu ni adalah suar kulliyah mujabah. Jadi dianya adalah kita panggil kulliyah. Qadiyah hamliyah kulliyah. Okey, yang kedua dia menggunakan sur ba'dul hayawan insan. Jadi dia termasuk dalam qadiyah hamliyah juz'iyah sebab dia menggunakan sur juz'iyah, yakni ba'du. Kemudian yang ketiga syakhsiyah. Syakhsiyah ini tidak ada sur, ghairu musawwarah. Jadi syakhsiyah in kana mawdu'an syakhsiyan muayyanan. Sekiranya mawdu' dia tu menggunakan individu ataupun nama orang. Zaidun qaimun. Zaid ni merujuk kepada syakhsiyah. Jadi ianya termasuk dalam kategori jenis qadiyah hamliyah syakhsiyah. Okey, keempat muhmalah. Muhmalah juga adalah ghairu musawwarah. Contohnya al-insan hayawan. Jadi al-insan ini merujuk kepada manusia. Manusia adalah kata nama am. Jadi ianya termasuk dalam jenis qadiyah hamliyah muhmalah. Dia tidak ada dia tak menggunakan suar
Sama juga Zaidun qa'imun tidak ada suar di hadapan. Al-insan haiwan tidak ada suar di hadapan. Jadi apa beza syakhsiyah dan muhmalah? Syakhsiyah ni merujuk kepada nama orang, manusia. Zaidun. Jadi muhmalah dia merujuk kepada sesuatu yang umum. Contohnya manusia. Okey, manusia adalah sesuatu yang umum yang tidak dikhususkan dengan nama. Okey, faham tum? Harap semua faham ya. Okey, kemudian kita masuk pula aqsam qadiyah hamliyah bi'iktibar mahmul. Jadi tadi bi'iktibar maudu'. Maudu' adalah subjek di hadapan tu. Kita kena tengok di hadapan. Yang ni kita tengok di belakang. Dia terbagi pada dua, iaitu mujabah ataupun salibah. Dia boleh jadi mujabah ni adalah positif, salibah adalah negatif. Okey nah? Faham nah? Yang ketiga, aqsam qadiyah hamliyah bi'iktibar sur. Yang ni lebih jelas lagi. Dia nak terang dari segi maudu' dan juga dari segi mahmulnya. Okey, yang pertama qadiyah hamliyah kulliyah mujabah. Kulliyah pun ada, mujabah pun ada. Kulliyah tu dari segi maudu'nya. Kita tengok maudu'nya. Kullu insan hayawan. Jadi dia menggunakan suar kullu. Jadi dia kulliyah. Dan dia jadi mujabah disebabkan dia tidak ada dia tidak menggunakan suar yang negatif. Jadi dia mujabah. Jadi kullu insan haiwan contoh kepada qadiyah hamliyah kulliyah mujabah. Dan yang kedua qadiyah hamliyah kulliyah salibah. Kenapa dia salibah? Sebab dia menggunakan suar kulliyah salibah, iaitu la syai'un. Yang tadi kita tengok tu la syai'un, la ahadun, la fardun. Kalau dia menggunakan suar la syai'un, jadi dia termasuk dalam kategori kulliyah salibah. Okey, yang ketiga qadiyah hamliyah juz'iyah mujabah. Yang ni dia menggunakan suar juz'iyah mujabah. Jadi ba'du insan katibun, sebahagian manusia adalah penulis. Sebahagian, jadi ba'du juz'iyah mujabah. Okey, kalau dia guna yang keempat juz'iyah salibah, dia guna lawan kepada ba'du, laisa ba'du. Bukan semua al-hayawan bi insan. Bukan semua haiwan adalah manusia. Jadi dia menggunakan suar juz'iyah salibah. Kita panggil dia sebagai qadiyah hamliyah juz'iyah salibah. Ni yang kita panggil sebagai bi'iktibar as-suar. Kemudian yang ni al-musawwarah. Kemudian ghairu musawwarah. Ghairu musawwarah yang ni adalah syakhsiyah dengan muhmalah yang kita tengok tadi tu. Jadi dia tambah lagi kat sini syakhsiyah mujabah. Kenapa jadi mujabah? Sebab dia tak ada laisa. Tengok perbezaan antara syakhsiyah mujabah dan syakhsiyah salibah. Kalau syakhsiyah mujabah Zaidun katibun. Kalau syakhsiyah salibah Muhammad ataupun Zaidun laisa bikatibin. Dia ada laisa, jadi dia jadi salibah, dia jadi negatif. Dia ada nama orang Zaidun ataupun Muhammad. Jadi ia merujuk kepada syakhsiyah. Dan laisa yang ada pada Muhammad laisa bikatibin merujuk kepada salibah. Okey, yang ketiga muhmalah mujabah dan juga muhmalah salibah. Muhmalah mujabah al-insan hayawan. Okey, jadi dia tidak merujuk kepada negatif, tak ada perkataan yang menunjukkan negatif, jadi dia mujabah. Muhmalah salibah dia ada laisa. Al-insan laisa bihajarin. Manusia bukannya batu. Jadi manusia itu merujuk kepada muhmalah, laisa merujuk kepada salibah. Okey, harap semua faham. Itu saja yang kita akan pelajari hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.